Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Siap, Tuan Mursi Masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan, puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipertemukan untuk meneruskan bacaan kitab kita Khuluqul Muslim. Dan insya-Allah malam ni kita teruskan dengan bab menunaikan janji. Pada minggu yang sebelum ni kita dah masuk bab menunaikan janji. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi. Bagaimana dalam bab menunaikan janji ini bukan sekadar membicarakan tentang janji kita sama manusia. Kita janji dengan orang, kita janji dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, tetapi malahan yang lebih besar lagi ialah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita lupa. Insya-Allah kita tengok malam ni. Baik. Sambung, Untuk melaksanakan janji mesti mempunyai dua unsur. Nak tunai janji ni ada dua perkara yang kena yang kita kena adalah, iaitu ingatan yang kuat dan tekad yang kuat. Nak tunai janji ni disebut bahawa kenalah ingatan kuat. Sebab kita ni bila janji kadang-kadang lupa, tak perasan, lupa dah janji. Jadi kalau dah lupa macam mana nak tunai janji? Jadi sebab itulah disebut, kalau kita ni nak menjadi orang yang orang yang baik, yang beriman, kuat iman dia, antaranya menunaikan janji kenalah ingatan kuat. Kita kata kita ni makin berumur cepat benar dah lupa sekarang ni. Sekarang ni makin cepat lupa. Tetapi kenalah pertahankan ingatan kita, kena selalu ingat dengan apa yang kita pernah janji. Bukan setakat ingatan saja, tapi juga tekad ataupun keinginan yang kuat nak tunaikan janji. Sekadar ingat tapi tak berapa nak tunai, tak jadi juga, akhirnya tak tunai janji. Apabila kedua-duanya terdapat dalam jiwa seseorang, maka dia akan mudah menunaikan janji. Kalau dua-dua ni ada, insya-Allah kita boleh tunaikan janji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian dengan Nabi Adam, bahawa beliau tak boleh mendekati pohon yang dilarang, apabila Allah larang, wala taqrabu hazis syajarata, jangan kamu dekat dengan pokok ni, Allah kata, kan? Dalam surah Al-Baqarah kita baca, Allah kata kat Nabi Adam, kamu boleh makan apa saja kamu nak makan dalam syurga ni, tapi yang ini jangan, fala taqrabu hazis syajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi yang ini bukan sekadar tak boleh makan, dekat pun tak boleh pokok ni, sebab nanti kamu akan jadi golongan orang yang zalim. Tu
Allah dah ni, dan Nabi Adam juga dah berjanji. Nabi Adam pun dah berjanji bahawa dia takkan makan buah tu. Takkan makan, takkan dekat dengan pokok tu. Pokok apa? Pokok khuldi, kan? Akan tetapi Nabi Adam lupa dan lemah. Akhirnya baginda pun mungkir janji. Bukan setakat dekat, malahan telah memakan buah tersebut. Atas apa? Atas godaan syaitan. Ya? Syaitan berjaya. Mula goda Nabi Adam, tak lut, tak lepas. Nabi Adam kekal, tak nak. Tetapi apabila digodanya isterinya, dan isterinya memujuk pula Nabi Adam, Siti Hawa, maka akhirnya terpedayalah kedua-dua mereka, menyebabkan mereka makan buah tu. Ya? Itu dia. Nabi Adam sebut, dia kata, dipesan ke anak-anaknya, dia kata, ya, kita ni bila nak buat sesuatu, kalau nak buat sesuatu, yang pertama fikirkan akibat tu. Kalau kita buat ni, apa akibat ni? Baik ke buruk? Ya? Kita nak ambil apa-apa tindakan, kita nak menegur anak, contohnya nak marah ke anak, kalau kita cakap macam ni, apa akibat ni? Contohlah, kan? Sebab apa Nabi Adam kata, kalaulah aku sebelum makan buah khuldi tu, aku fikirkan akibat tu, iaitu tentulah kemurkaan Allah, tentulah aku tak makan. Sebab apa? Sebab tak fikir. Tu. Ya. Begitu juga Nabi Adam pesan, kalau kita nak ambil sesuatu tindakan yang penting, ni penting nak ambil tindakan ni, jangan ambil tindakan seorang, jangan buat keputusan seorang. Tanya orang yang arif, ambil pandangan orang lain. Sebab apa dia kata, kalaulah aku dulu sebelum aku makan buah khuldi tu, aku ambil pandangan para malaikat, tentulah aku dinasihatkan supaya tak makan. Itu contoh. Ini panduan. Maknanya, ya, begitulah dalam kehidupan kita ni. Dalam kita nak buat apa pun begitulah. Sebab apa? Ini yang pernah berlaku kepada Nabi Adam AS. Sebab lupa dia, sebab lemah dari segi apa? Dari segi menahan diri ni, akhirnya baginda memungkiri janji. Akhirnya dia makan. Allah sebut dalam Al-Quran tentang ni. Allah sebut tentang Nabi Adam ni, dia ni pelupa dan juga dia lemah. Allah kata apa? Dalam surah Taha, walaqad ahidna ila Adam. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ya. Dan demi sesungguhnya kami dah berpesan dah. Allah kata kami telah berpesan kepada Nabi Adam pada masa lalu, tetapi dia lupa, fanasiya, dia lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai azam yang teguh. Nabi Adam ni Allah kata dia ni tak mempunyai tekad yang kuat. Ya, ada kelemahan dia. Kelemahan Nabi Adam ni bukan kelemahan Nabi Adam saja. Itulah kelemahan kita. Ya, apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, itulah gambaran manusia. Kita ni mudah jadi, kita ni lupa, kita ni pun tak kuat dari segi nak menjaga keimanan dan ketaatan. Ya, itu dia. Ya, itulah yang berlaku pada kita. Jelaslah di sini bahawa lemahnya ingatan dan tekad merupakan penghalang untuk menepati dan memenuhi janji. Maknanya sebab lemah tadi, maka akhirnya terdorong melanggar janji yang telah dibuat. Firman Allah lagi, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Maknanya Allah sebut kita ni sepatutnya dalam kehidupan kita ni, kejadian kita ni kena ikut apa yang Allah perintah, bukannya kita ikut yang lain. Ya, kita bukannya ikut yang selain, yang bertentangan dengan perintah Allah, bukan itu yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Tetapi memang Allah sebut kita ni adalah kita ni lemah, dan sedikit saja daripada kalangan kita ni yang betul-betul ikut. Ya. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-An'am, wa hadza siratu rabbika mustaqima
qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu, yakni agama Islam yang betul lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan satu persatu bagi kaum yang mahu beringat insaf. Maknanya Allah dah beritahu dah yang kita ni macam mana dalam kehidupan kita ni, apa panduan kita. Panduan kita adalah Al-Quran, panduan kita adalah sunnah. Itu yang kita kena ikut. Tetapi apa yang berlaku, ramai yang tak ikut. Allah jadikan kita ni, Allah jadikan kita bukannya dalam keadaan Allah jadi, Allah tinggal. Allah jadikan kita ini dalam keadaan Allah bantu dengan peringatan, perutusan. Allah hantar para nabi, para rasul untuk membetulkan kita. Allah turunkan kitab-kitab sebagai panduan kita. Tetapi tak ramai yang ikut. Terpulang pada kita sekarang, sama ada kita nak ikut ataupun tidak. Sama ada kita ini nak jadi antara orang yang disebut ashabul yamin ataupun ashabus shiman. Kita ni jadi kumpulan ashabul yamin, golongan kanan ataupun golongan kiri. Golongan kanan siapa? Golongan kanan ialah orang yang mengikut apa yang Allah utuskan, apa yang Allah perintahkan, apa yang para nabi bawa. Itulah golongan kanan, iaitu golongan yang selamat, yakni orang yang terselamat daripada api neraka. Tetapi kalau kita ikut dalam kumpulan ashabus shiman, maka rugilah kita. Kita menjadi orang yang menolak, orang yang bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian lagi disebut lagi, hujahnya lagi dalam kita ni, hujah Syekh Muhammad Al-Ghazali ni tentang kita ini berjanji dengan Allah, tapi kita ni tak tunai, kita ni lupa. Ada benda-benda yang kita janji pada Allah. Dalam surah Al-A'raf disebut dalam ayat yang awal, disebut ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu pakaian, ataupun dalam tafsir sebut sumber-sumber untuk membuat pakaian. Allah tak turun pakaian macam ni terus. Maknanya Allah turunkan sumber-sumber daripada apa? Daripada pokok-pokok yang kita tenun menjadi benang, Daripada benang itu kita tenun menjadi pakaian. Maknanya Allah turunkan bahan-bahan dan kita proses menjadi pakaian untuk apa? Yuwari, untuk kita tutup aurat kita ni. Supaya kita tutup aurat kita, supaya kita memakai pakaian yang terbaik. Walibasut taqwa, Allah kata, dan pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Bagaimana pakaian takwa? Pakaian yang memenuhi kehendak dan juga peraturan Islam. Pakaian yang kita pakai ini adakah memenuhi kehendak Islam? Kalau memenuhi kehendak Islam, insya-Allah itulah pakaian baik, pakaian takwa. Kita pakai hari ini, insya-Allah tuan-tuan semua, adalah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak mendedahkan aurat. Maka di situ adalah pakaian takwa. Zalika khair, itulah yang terbaik. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Walaupun tidak dilihat cantik oleh manusia lain, orang tak pandang cantik. Kalau masuk dengan fashion, pakaian kita ni tak menang pun, kan? Kita masuk dengan fashion, kalah belaka ni, sebab tak cantik pada pandangan manusia. Tapi Allah kata itulah yang terbaik. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Jadi maka itu adalah tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-Nya supaya mereka mengenangnya, iaitu bersyukur. Dalam surah Al-A'raf ayat sebut lagi. Dan surah Al-A'raf ayat 26 kemudian ayat 57 pula. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Dalam surah Al-A'raf, Allah cerita berkenaan dengan peristiwa ni, kejadian tumbuhnya pokok dalam surah Al-A'raf. Kemudian Allah buat rumusan kadzalika nukhrijul mauta. Demikianlah kami nanti akan keluarkan manusia, hidupkan manusia setelah mati. Dalam ayat awal tu Allah ceritakan bagaimana Allah jadikan angin. Allah jadikan angin ni dia meniup, dia tiup awan, kan? Dia tiup awan. Apabila dikumpulnya awan itu, awan yang telah berkumpul menjadi berat, maka angin akan tiup awan pergi ke tempat yang kering. Awan ni tadi dia bergerak pergi tempat yang kering. Kemudian dia turunnya hujan daripada awan tadi. Tempat yang kering tu jadi apa? Menjadi subur.
Tempat yang kering kontang apabila disiram dengan air, maka ia menjadi subur dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan tumbuh kenapa? Kerana adanya bantuan Allah, ya, dengan cara menghantar hujan, menyebabkan kawasan yang kering menjadi subur. Bila Allah turunkan hujan, tempat yang asal tak ada pokok, bila tempat itu dah basah jadi subur, pokok pun tumbuh, tunah dia keluar. Begitulah tafsir menyebut bagaimana kita ni besok di padang mahsyar dihidupkan oleh Allah. Gambaran Allah menghidupkan tumbuhan tu, itulah gambarannya Allah hidupkan kita di akhirat. Disebut bahawa kita besok di akhirat, di padang mahsyar besok, ketika itu kosong, tak ada orang, Allah turunkan hujan, ya, selama 40 hari. Padang yang kering itu Allah turunkan hujan 40 hari. Kali ini bukan tumbuhan yang hidup, bukan pokok yang hidup, tetapi ketika itu bila turunnya hujan menyebabkan tanah itu yang kering tadi, ya, seumpama tanah di bumi ini akhirnya menjadi subur, tumbuhnya pokok. Tapi kali ini bukannya tumbuhnya pokok, tetapi tulang-tulang kita yang hancur tadi bercantum balik dan kita hidup kembali. Ini gambarannya, ya. Sebab itu disebut kadzalika nuhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Demikianlah kami mengeluarkan, yakni menghidupkan semula orang yang telah mati, iaitu di akhirat besok. Kita semua dah mati. Gambaran kita nak di akhirat besok, begitulah perumpamaan yang ada di dunia ni, ya. Cuma di dunia ni apa? Pokok yang tumbuh. Walaupun hujan dekat tempat dekat apa tanah kuburan pun, hujan lebat, orang takkan hidup kat dunia. Ya, sebab yang hidup tetap pokok. Tetapi di akhirat besok, suburnya tanah itu bukan menghidupkan pokok, tetapi menghidupkan kita semua manusia tanpa adanya pokok. Itu dia beza, ya. Demikianlah kami mengeluarkan, yakni menghidupkan orang yang mati supaya kamu beringat, ya, la'allakum tazakkarun, supaya kamu mengambil itu sebagai peringatan, supaya kita sama-sama mengambil peringatan apabila kita tengok tempat yang asalnya kering, ya, kemudian siram hujan, akhirnya tumbuh pokok. Itu peringatan untuk kita bahawa di akhirat nanti itulah kejadian kita. Ingatan sangat penting, kerana dengannya lah kita dapat menepati dan memenuhi janji, ya. Ingatan kita, akal kita ni, ya, kena jaga. Akal ni kenapa mudah sangat lupa? Apabila kita banyak melakukan maksiat, maka ingatan kita Allah tarik sikit, ya. Sebab itulah, ya, antara caranya kenalah kita banyakkan zikir. Bila kita banyakkan zikir, insya-Allah akal kita akan menjadi semakin cerdas. Ya, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, ya. Bagaimana orang yang dapat menaikkan janji jika dia lupa? Ya, macam nak buat? Macam mana nak tunai janji kalau dia lupa, kan? Ayat-ayat banyak menerangkan mengenai janji. Banyak ayat Al-Quran menerangkan tentang janji, ya. Yang utama adalah antara janji kita dengan Allah. Dalam surah Al-An'am Allah sebut wa bi ahdillahi aufu zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Dan perjanjian Allah, ya, hendaklah kamu sempurnakan. Perjanjian kita dengan Allah hendaklah kita sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat. Apa janji kita dengan Allah? Ya, apa dia yang kita berjanji dengan Allah yang kita kena tunaikan? Ya. Janji kita dengan Allah ialah apa dia? Iaitu kita berjanji dengan Allah untuk melakukan ketaatan. Kita semua ni dulu, termasuk kita ni, sama ada kita yang sekarang ada dalam surau ni, yang tak ada dalam masjid ni ke, ya? Yang beriman dengan yang tak beriman, semua kita berjanji dengan Allah untuk lakukan ketaatan. Apa dia? Ketaatan melaksanakan yang diperintah dan ketaatan untuk tidak melakukan yang dilarang. Itu perjanjian kita dengan Allah. Maknanya bila kita dihidupkan oleh Allah, kita berjanji dengan Allah bahawa kita nanti di dunia kita akan buat taat je. Apa yang Allah suruh itulah kita buat. Apa yang Allah larang itulah yang kita tinggalkan. Ya? Dan juga apa lagi? Kita akan berjanji untuk ikut apa yang disuruh dalam kitabnya dan juga sunnah nabinya. Itulah, ya, perjanjian kita dengan Allah. Apabila seseorang ingat akan janji yang pernah dibuat, maka dia haruslah berusaha menepati janjinya itu. Kesanggupan seseorang dalam melaksanakan janji yang telah dibuatnya berbeza. Ada kalanya perjanjian
Ada kalanya pelaksanaan janji memerlukan pengorbanan yang berupa harta, jiwa ataupun pengorbanan. Ya, beza antara kita ni. Antara kita ni dalam melaksanakan ketaatan berbeza. Ada antara kita ni ketaatan kita adalah dalam bentuk fizikal kita ataupun dalam bentuk tubuh badan saja, iaitu melakukan ketaatan dalam bentuk apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi ada antara kita ni ketaatan kita lain pula. Dia dalam bentuk kena keluarkan sebahagian harta dalam bentuk zakat contohnya, dalam bentuk infak dan sebagainya. Ya, berbeza atas kemampuan. Orang yang mampu dia kena keluar. Orang yang tak mampu dia tidak terikat, tidak memerlukan dia mengeluarkan dalam bentuk harta. Tetapi ketaatan dia secara individu kepada Allah tetap kena. Ya. Tetapi perkara itu akan mendatangkan kemuliaan yang diharapkan di dunia maupun di akhirat. Seorang penyair mengatakan, seandainya tiada kesulitan dalam mencapai cita-cita, maka seluruh umat manusia menjadi bahagia. Umpamanya kita ni, kalau kita ni nak capai sesuatu, mestilah ada rintangan, mestilah ada cabaran, ya. Barulah kita ini menjadi orang yang merasa nikmat dengan apa yang kita usahakan, ya. Jadi begitulah juga dengan kita ni. Ya, kalaulah di dunia ni kita ni mudah je hidup, mudah saja, kemudian di akhirat masuk syurga mudah pun mudah, maka tidak adalah, ya, tidak ada cabaran dalam kehidupan, ya. Sedangkan apabila kehidupan kita di dunia ni, kita akan diuji dengan pelbagai, Allah beri ujian untuk kita untuk melihat bagaimana keimanan kita, sama ada kita mampu ataupun tidak. Al-Quran mencela orang yang menginginkan kemuliaan dengan jalan yang mudah atau ingin memperoleh kebajikan yang banyak dengan perjuangan yang ringan dan sedikit, ya. Al-Quran, ya, cela kita kalau kita ni nakkan syurga tapi kita tak nak melakukan ibadah, ya. Kita nak syurga, ya. Kita impikan kalau kita mati besok dibangkitkan di akhirat syurga. Semua orang kata ni nak syurga ke nak neraka? Pasti kita akan jawab nakkan syurga, ya. Tetapi adakah mudah kita nak masuk syurga? Adakah sangat mudah begitu saja? Ya? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Adakah am hasibtum, adakah kamu menyangka, adakah kamu ayat perlilah macam tu, adakah ingat mudah ke, macam itulah, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Adakah kita rasa kita ni boleh masuk syurga ke? Padahal belum sampai kepada kamu ujian daripada Allah. Kita belum diuji oleh Allah, kita dah kata kita boleh masuk syurga dah. Saya sekarang boleh buat ibadah boleh pergi masjid 5 waktu, boleh buat ibadah tak tinggal. Belum diuji. Cuba Allah uji kita dengan sakit. Ya, Allah beri kita sakit sikit, tengok kita boleh buat ibadah ke tak boleh buat. Ketika diuji tu, adakah kita buat ibadah ataupun tinggalkan ibadah? Maknanya sakit itu sebagai uji. Ya, kalau kita dalam sakit pun masih kekal melaksanakan ibadah, maka barulah kita boleh kata layak masuk syurga. Ya, sebab Allah kata, kamu jangan sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu belum diuji. Ya, seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu pada kamu. Kita tengok sejarah sirah, ya, umat-umat yang dahulu, macam mana mereka diuji. Kita tengok sirah tak payah umat yang jauh, zaman Nabi SAW, para sahabat diuji bagaimana. Kan? Kita baca kisah-kisah sahabat Bilal bin Rabah contohnya, bagaimana diuji. Teruknya dia diuji. Kita tak pernah kena macam tu. Jadi kita ingat kita boleh masuk syurga macam Bilal, sebab dia teruk diuji dan dia pertahankan keimanan dia. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Semua sahabat-sahabat diuji, semuanya, ya, sama ada dalam bentuk diuji secara fizikal ataupun diuji dengan cara mental. Dengan cara fizikal diancam, diseksa. Dengan cara mental mereka dipulaukan, ya, diasingkan, tidak dibenarkan berurusan dengan orang Islam. Itu ujian. Kita tak pernah kena ujian seperti itu. Jadi macam mana kita kata kita ni, ya, begitu mudah untuk masuk syurga, ya? Maknanya ingatkan kita bahawa, ya, apabila kita diuji oleh Allah, jangan putus asa. Apabila kita diberi sedikit ujian,
kita kena ingat itulah ujian daripada Allah untuk melihat keimanan kita, sama ada teguh ataupun tidak. Kalau teguh, alhamdulillah. Kita tengok orang dahulu, mereka lagi teruk diuji. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni musnah harta benda dan serangan penyakit, serta digoncang oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, mereka ni diberi ujian yang dahsyat, bukan sekadar dengan musuh, tetapi tak musuh dengan penyakit, dengan apa, dengan hilang harta benda, diuji dengan teruk sampai mereka hampir nak putus asa. Sampai dah hampir nak putus asa, minta kepada para rasul, tanya, mata Nasrullah, bilalah bantuan Allah nak sampai? Teruknya ujian. Bila nak sampai ujian Allah, tolonglah. Sedangkan Allah kata ala inna nasrullahi qarib. Sedangkan sepatutnya kita kena tahu bahawa pertolongan Allah itu sentiasa dekat dengan kita. Apabila seseorang ingat akan janjinya dan bersedia untuk menunaikannya, maka pada masa inilah dia tergolong daripada orang yang setia pada janji. Kalau kita berjanji, sampai masa yang patut tunaikan janji, kita pun ingat dan kita bersedia nak tunaikan, maka di situlah bukti bahawa kita orang ni yang sedia tunaikan janji. Tapi kalau kita berjanji sampai masa kita lupa, maknanya kita bukanlah tergolong dalam orang yang menunaikan janji. Perjanjian yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah berbeza-beza tingkatnya. Perjanjian yang tertinggi kedudukannya ialah perjanjian antara dirinya sebagai hamba Allah dengan penciptanya. Itulah perjanjian kita yang paling besar. Kita berjanji dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia, kemudian dipeliharanya dengan memberi berbagai nikmat dan kesenangan. Allah memerintahkan hamba-Nya supaya mengetahui hakikat kehidupan. Semoga tidak terjerumus dalam pemikiran yang salah dan melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maknanya Allah dah cipta kita. Nikmat kita ni dicipta oleh Allah ni satu nikmat. Kita hidup di dunia. Kemudian nikmat kita lagi apa? Allah jadikan pula kita ni dalam Islam. Tu nikmat lagi. Dan dalam Islam pula Allah ada lagi nikmat, iaitu kita ni Allah bagi nikmat iman. Bukan sekadar beragama Islam, kita juga beriman, kita melaksanakan amal soleh. Tu nikmat. Kemudian lagi nikmat apa lagi? Allah bagi lagi segala kesenangan hidup ni Allah bagi. Kita semua ni Allah bagi kesenangan hidup. Cuma mungkin berbeza jumlahnya ataupun nilaiannya. Tetapi dari segi nikmat semua orang ada. Dari segi nikmat fizikal, nikmat pendapatan dan sebagainya. Jadi untuk apa? Untuk kita menunaikan janji kita kepada Allah. Allah sebut dalam surah Yasin yang kita selalu baca. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu, dan aku perintahkan hendak kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Maknanya janji kita pada Allah apa dia? Iaitu kita ikut Allah. Janji kita dengan Allah ialah tugas kita ialah apa? Ialah kita ikut Allah, iaitu dengan menyembah Allah. Bukan kita ikut syaitan, bukan kita ikut yang selain yang bertentangan dengan aturan Allah. Ada sebagian manusia yang tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan mereka juga tidak mahu menerimanya disebabkan kehidupan mereka susah serta mereka suka membuat maksiat. Tetapi ada sebahagian manusia yang memilih jalan hidup yang baik, yang mana hatinya sentiasa mengingati Allah dan bersyukur terhadap penciptanya. Itulah dia tadi kita sebut. Ada sebahagian manusia, kita ni, ada sebahagian kita yang mengikut jalan ashabul yamin, dan ada sebahagian kita pula mengikut jalan ashabus shimal. Ini memang dua lorong yang ada di depan kita. Sama ada kita nak ikut golongan yang baik, yang kanan, yang patuh perintah Allah, ataupun kita ini mengikut golongan kiri yang tidak mengikut perintah Allah, yang berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi dalam kehidupan kita begitu. Begitulah. Tak ada zaman yang manusia semua begitu.
Kita tengok bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, ataupun Nabi Musa alaihissalam, ya, yang Allah telah hidupkan umat, ya, pengikut dia, Allah musnahkan musuh. Ya, Nabi Nuh, semua yang tidak beriman mati, tenggelam. Yang hidup adalah yang beriman, duduk atas kapal. Nabi Musa begitu juga. Semua yang tidak beriman, yang ikut Firaun, semua tenggelam dalam Laut Merah. Yang beriman selamat menyeberangi Laut Merah. Kalau kita fikir dua keadaan zaman Nabi ni, zaman Rasul ini, sepatutnya selepas itu orang yang tinggal dah beriman, baik dah. Semua menjadi hamba yang taat. Tetapi apa yang berlaku dalam kalangan yang beriman itu, akhirnya ada juga yang terpedaya, yang akhirnya buat benda yang salah. Kita tengok contohnya pengikut Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Apabila diselamatkan daripada Firaun, ya, mereka sama-sama mereka. Kemudian, ya, Nabi Musa tinggalkan sekejap. Ya, Nabi Musa tinggalkan sekejap untuk Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Tinggal kaum dia selama 40 hari je. Apa yang berlaku? Mereka telah mula menyeleweng daripada menyembah Allah. Sebab apa? Inilah, begitulah keadaannya. Manusia setiap zaman memang berlaku begitu. Akan ada yang taat dan akan ada yang kufur. Ya. Jadi kita sekarang di mana? Insya-Allah, dan dengan rasa nikmat yang ada, kita sangat bersyukur bahawa kita ini tergolong dalam kumpulan yang syukur, bukan yang kufur. Perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia, sebagaimana telah disebut dalam Al-Quran. Ini dia. Apa dia perjanjiannya? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam, ya, dari tulang belakang ataupun tulang sulbi, dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Sambil dia bertanya dengan firman-Nya, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, mereka semua jawab, bala syahidna, benar, dan kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, ya, supaya kita ke akhirat besok, kita tak ada lagi nak menjadikan alasan ataupun dalih. Sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ni, supaya kita tidak menjadikan dalih. Allah dah tegur dah. Kita ni dah tanya kita, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita dah jawab betul dah Tuhan. Tapi bila kita hidup, kita seleweng. Bila kita hidup, kita ingkar, kita tidak beriman ataupun kita tidak taat. Bila di akhirat besok, kita pun memberi alasan. Ya, kita bagi alasan. Sebab apa? Kita berkata, ya, dalam ni Allah sebut, dalam ayat yang kata, au taqulu innama asraka abauna, atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu, sedang kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Contohnya yang bukan Islam, mak ayahnya bukan Islam, anaknya lahir juga bukan Islam. Jadi anak kata, sebab mak ayah kami tidak beriman, maka kami tidak beriman, ya? Tetapi Allah tidak lagi menerima hujah begitu, sebab Allah dah tanya kita sebelum kita dihidupkan, sama ada kita ni patuh ataupun tidak. Tapi kita tak ingat, ya? Oleh itu patutkan engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang yang sesat itu, iaitu mak ayah kita dulu. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu, supaya nyata segala kebenaran dan supaya mereka kembali kepada kebenarannya. Dalam tafsir Ibn Katsir, yang diceritakan bahawa ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam hadis itu diceritakan bahawa Nabi SAW cerita bahawa ketika Nabi Adam dijadikan, ya,
ketika Nabi Adam dijadikan, bila Nabi Adam hidup saja, ya, bila Nabi Adam hidup, Nabi Adam dia bangun, dia tepuk punggung dia. Dia tepuk punggung dia macam tu. Ya. Bila dia tepuk itu, maka berguguranlah. Yang disebut Nabi sebut berguguranlah, ya. Sama ada roh ke apa kan, daripada tulang belakang Nabi Adam tu berguguran sebanyak-banyaknya. Ya. Roh kita. Maknanya kita yang nak dijadikan, nak hidup oleh Allah ni dah ada dah. Dia tu dalam bentuk cahaya, keluar bentuk cahaya tu, turun banyak dalam ya, dalam tafsir kita. Kemudian dalam banyak turun itu ada satu yang menyerlah warna dia, terang warna dia. Jadi Nabi Adam tanya malaikat, tu apa? Ni apa? Maka malaikat jawab, inilah anak keturunan kamu, namanya Daud. Bukan Nabi Daud, disebut namanya Daud, ya. Inilah keturunan kamu, namanya Daud. Sebab cahaya dia paling terang, ya. Kemudian Nabi Adam tanya, dia ni besok hidup berapa tahun? Malaikat jawab, dia hidup 60 tahun. Maka Nabi Adam kata, kalau macam tu, ambil usia aku 40 tahun, bagi kat dia, supaya dia boleh hidup lama lagi. Ya, itu. Maka setelah proses, ya, berlalu masa, sampai masa malaikat, ya, malaikat maut nak ambil nyawa Nabi Adam. Bila nak ambil nyawa Nabi Adam tanya, bukankah nyawa aku ni ada 40 tahun lagi? Bukankah usia aku ni ada 40 tahun lagi? Nabi Adam dia rahsia dia tak ada. Bukan macam kita tak tahu, ya. Ni kelebihan dia. Jadi malaikat kata, bukankah kamu dah bagi 40 tahun tu untuk yang itu lagi? Nak tunjuk bahawa Nabi Adam lupa. Ya, Nabi kata, itulah kita manusia ni, bermula daripada bapa kita dulu, Adam AS, dia dah mula lupa. Dengan apa yang dia sebut, akhirnya kita pun begitulah kehidupan kita. Kita ni jadi pelupa. Kemudian Nabi Adam tolak. Dia tak nak bagi. Dan kan dah berjanji, dia tak nak bagi. Maka Nabi kata, begitulah kita nanti. Ya, apa yang berlaku pada Nabi Adam, itulah gambaran kita. Kita pun begitulah. Kita ni apabila kita dah sepatut buat begitu, kita tak nak. Itu dia, ya. Itu dia. Kalau kita tuan-tuan buka tafsir Ibn Katsir, ada satu disebut tentang hadis ini, tentang Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dalam kitab dikategorikan sebagai sahih oleh Imam Muslim. Ya, kisah dia, gambaran dia. Jadi begitulah kita ni, ya, maknanya kita ni sebelum kita dihidupkan ni, kita telah berjanji dengan Allah. Cuma janji kita bukan dalam bentuk jasad. Kita berdialog dengan Allah, bercakap dengan Allah. Bila tanya alastu bi rabbikum, bukan dalam bentuk jasad kita macam ni, kita menghadap Allah, tak. Ya, ditafsirkan bahawa yang itu bukan kita berhadapan seperti mana kita berhadapan sama kita, iaitu itulah fitrah yang Allah jadikan pada kita. Semua kita ini Allah berikan fitrah, tahu tentang mana yang betul, mana yang salah. Semua yang bukan Islam pun dia tahu Islam ni betul. Semua tahu. Cuma mereka sama ada nak akur ataupun nak menolak. Jadi apabila di akhirat besok, apabila Allah soal kenapa mereka tidak beriman, tidak ada alasan mereka kata kami tak beriman sebab mak ayah kami dulu pun tak beriman, kami ikut. Ataupun kami tak beriman kerana kami tidak diberi hidayah, ataupun kami tidak diberi panduan. Tidak ada lagi alasan. Sebab semua manusia ni Allah berikan lahirnya kita ni, fitrah kita ni, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Baik, disebut lagi di sini. Perjanjian tersebut yang tadi sebut alastu bi rabbikum tadi, ya, bukanlah dialog antara manusia dengan Allah. Maknanya tadi bukanlah dialog kita dengan Allah cara berdepan macam ni. Tak, bukan. Kalau begitu tak boleh, ya. Bukan begitu caranya, ya. Jangan kita bayangkan itu sebagai kita ini Allah jadikan kita sebelum lahir dulu, Allah panggil kita seorang-seorang tanya begitu, tak, ya. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat di atas. Ayat itu bukan nak menggambarkan seperti itu, kita boleh gambarkan bayangan seperti itu. Ayat di atas memberi gambaran mengenai kecenderungan fitrah kita ni kepada Allah.
dan pengenalan fitrah manusia kepada penciptanya, agar manusia dapat melalui fitrahnya serta dapat mengetahui pengertian yang sebenar dari tanda-tanda kebesaran Allah. Fitrah ni apa? Fitrah ni ialah rasa semula jadi kita ni. Setiap orang kita ni, kita ada, ya, kita ada keyakinan semula jadi, ya. Jadi itulah dia. Perjanjian yang digambarkan dalam ayat tersebut juga ialah agar fitrah manusia dapat menjauhkan dari sifat-sifat yang buruk yang dapat membawa manusia jauh dari Tuhannya atau sampai menyengutukannya. Kesetiaan manusia memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sendi kemuliaannya di dunia dan sendi kebahagiaannya di akhirat, insya-Allah. Kalau kita memenuhi, kita mengikuti apa yang telah kita janjikan dengan Allah sebelum kita lahir dahulu, insya-Allah kita akan dapat kebaikan, ya, kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita, tuan-tuan yang ada hari ini, insya-Allah tuan-tuan ni dah berada dalam keadaan yang seperti itu, ya. Tuan-tuan telah berada dalam keadaan orang yang memenuhi janji kepada Allah sebelum ini, insya-Allah, ya. Jadi kalau begitu, maka alangkah baiknya bagi diri kita, alangkah bahagalah kita, ya, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Dan jagalah apa ni, jagalah keimanan yang ada hari ini, jagalah dengan baik supaya tidak rosak. Wallahu a'lam. Sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman dan juga Allah memberikan apa ni, keyakinan yang teguh kepada kita dalam melaksanakan ibadah dan juga dalam melaksanakan amal-amal yang sepatutnya kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.